Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami di Batak Fitness, kami memperjuangkan perjuangan kami adalah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah membantu seramai 1423 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari. Dan nombor 1423 orang ni kami berjaya bantu dalam tempoh tak sampai 2 tahun pun. Ini disebabkan formula yang kami gunakan iaitu formula 613 yang telah memberi impak yang sangat gila positif kepada student kami untuk turunkan berat badan. So hari ini seperti mana yang dah dijanjikan, semalam kita dah buat satu tanya coach, sesi soal jawab bersama dengan saya untuk menjawab masalah seperti macam mana nak dapatkan bentuk badan yang cantik, senaman apa yang sesuai dan sebagainya. Jadi hari ini adalah hari yang mana saya akan tunjukkan beberapa jenis senaman. Saya akan buat beberapa jenis senaman yang kita boleh buat supaya apa? Supaya insya-Allah kita akan dapat bentuk badan yang lebih cantik, bentuk badan yang lebih menarik. Dan kau memang the bomb. Siapa kat sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Sekiranya dah ready untuk saya sampaikan kita punya senaman tu pada hari ni. Boleh tak komen dah ready sikit sementara saya nak tengok jap saya punya iPad ni. Alright. Kalau dah ready boleh tak komen sikit dah ready. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan sebagainya. Again, senaman yang kita nak buat ni, hai Puan Siti Safura, senaman yang kita nak buat ni dia takkan jadi kalau, nak tahu tak apa benda? Senaman kita takkan jadi kalau katakan kita tak follow meal plan. Sebabkan kalau katakan kita buat senaman macam ni tapi kita tak memakan makanan yang betul, kita macam main ikut suka hati kita je, insya-Allah susah sikit nak turunkan berat badan. Saya tak tipu, ni memang betul. Ini memang real. Memang dah kajian yang menunjukkan, bukan saya je cakap, tapi sebenarnya ini adalah benda yang berdasarkan kajian yang betul-betul terbukti macam mana seseorang itu boleh dapat bentuk badan yang cantik sebabkan mereka memakan makanan yang tertentu, mereka kurangkan memakan makanan yang tertentu. Dan saya sangat-sangat sedih juga sebabkan Malaysia dia banyak makan makanan yang tertentu yang menyebabkan bentuk badan mereka jadi out of shape. So siapa kat sini rasa macam dia perlu tahu pasal benda ni, boleh tak komen dah ready nak tahu sementara saya nak share kejap saya punya live ni dekat dalam saya punya group. Okay, now dah ready ke? Kalau dah ready boleh tak komen dah ready. Okay, apa yang kita perlukan adalah apa? Apa yang kita perlukan dalam senaman ni? Kita perlukan backpack. Okay, kita perlukan backpack kat sini. Backpack ni kita boleh letak botol air ke apa benda semua. So saya nak jadikan backpack ni sebagai satu pemberat yang mana kita boleh gunakan untuk kita punya senaman ni. Kalau dah ready boleh tak komen dah ready. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak. Saya tak nampak komen daripada sini, tapi saya nampak love. Sekiranya korang berikan love saya lah. Okay. Morning Puan Rizky. Okay, so dah ready semua Kalau dah ready boleh tak komen dah ready sikit. So saya pakai spek hitam sebab silau gila kat sini. Dan jangan risau, saya adalah Syah AK. Okay, walaupun saya tak pakai cap, saya masih lagi Syah AK. Right. So cara dia adalah kita pakai loop bag ni, kita akan buat nama dia weighted squat. Squat yang ada pemberat kat belakang. Katakanlah kita letak contohlah botol air ke, kita letak anak kita ke, bergantung letak suami pun boleh, letak peti ais, letak mesin basuh pun boleh. Right, so cara dia macam mana? Right. Kita melakukan senaman. Kita punya fokus adalah kaki kita ke sana sikit. Dia punya tapak kaki tu dia pointing ke arah keluar sikit daripada badan, bukan straight. Straight ni boleh, tapi sebenarnya straight ni dia tak sesuai untuk semua orang. Yang ni dia sesuai untuk semua orang. Walaupun sebenarnya bila kita cakap macam ni, ada orang yang boleh sebabkan dia tengok macam mana soket dia punya location dekat dia punya pangkal peha. So kita akan besarkan sikit kita punya tapak kaki dan kemudian kita akan buat squat. Tegakkan badan kita, letakkan pemberat, jangan ke belakang, jangan ke depan, tapi kita cuba tegakkan badan kita, chest up, dan kita letak badan kita melentik sikit dan kita letak kita punya pemberat dekat bahagian kaki kita kat sini. Right? So kita boleh buat letak tangan macam ni ataupun macam ni terpulang. Saya lebih suka untuk kes menegakkan badan kita, saya suka straightkan tangan kita macam ni. Kita akan turun, naik. Nama dia adalah squat. Kita lakukan pergerakan ini, tujuan dia untuk menguatkan bahagian kaki, punggung, betis dan perut kita. Alright, so ini adalah satu senaman. Nama dia adalah body weight weighted squat. Kita letak apa-apalah kat situ kat belakang bag kita ni. Right, inilah senaman yang pertama. Cuba try buat sama-sama. Senaman yang akan
menyebabkan bentuk badan kita jadi lebih firm, lebih cantik, dan sebenarnya senaman ini juga akan meningkatkan metabolisme kita. Right, boleh follow? Senaman yang pertama. Right, Waalaikumsalam Puan Nurhaiti, apa khabar semua yang baru join Facebook Live ni? Okey, jangan takut, saya bukan budak sekolah yang nak pergi sekolah. Right. Sambung. Acam. Okey. Hai Puan Melati Putih, Puan Nurwani, apa khabar? Morning. Kak Yong, apa khabar? Waalaikumsalam Puan Marabati. Right, so Hanani. Right, inilah soalan daripada Puan Hanani dan juga soalan daripada Puan, siapa nama dia? Apa nama dia? Puan Astagfirullahaladzim. Puan Su. Puan Su, okey, itulah senaman pertama. Nama dia adalah body weight squat. Sorry, buat squat. So, kita letak something kat dalam bag. Okey. Siapa sini dapat follow? Boleh tak komen dapat follow? Antara kesilapan bila kita buat squat adalah contohnya badan kita ke bawah. Macam tu, macam nak mencangkung macam tu kan. Dia tak jadi. Dia kena macam dia kena betul-betul letakkan berat kita dan kita punya peha belakang peha. Ni apa belakang peha, hamstring, punggung kita dan juga perut kita untuk menstabilkan badan kita supaya kita tak jatuh ke depan, ke belakang, ke tepi, ke kiri ataupun ke kanan. Sebab senaman ini dia akan menguatkan bahagian-bahagian tersebut dan bahagian punggung, peha semua adalah satu bahagian muscle yang besar, muscle group dia. So agak sayang kalau kita tak train muscle tu. Okey, sambung balik semula. Cara nak mitigate badan kita tak melengkung ke depan adalah dengan cara kita tegakkan badan kita macam pocong. Right, dan kita turun ke bawah. Bernafas. Salah bernafas. Okay, masa kita naik atas kita hembus Okey, itu adalah senaman yang pertama. Kalau kita nak buat lagi advance, kita boleh buat senaman tu macam kita melompat. So cara dia adalah dengan cara bag ni cuba kita lock dekat sini supaya dia tak terbang. Right. Cara dia untuk premier punya program dulu, nama adalah Project Zelo. Kita buat senaman ni almost every day. That's why ramai student premier kita dah jadi nampak bentuk badan yang macam menarik gila dalam tempoh yang sekejap. Alhamdulillah. 1 2 3 4 5 6. Okey, boleh faham Itu adalah senaman, nama dia adalah body weight squat. Boleh faham tak? Siapa sini boleh faham berapa berat bergantung kepada kemampuan Puan Alisha Sofia? Bergantung kepada kemampuan. Kalau katakan mampu letak suami. Kalau mampu letak peti ais, letak peti ais. Kalau mampu letak sebiji bola tenis, boleh letak sebiji bola tenis. Tapi saya cakap tadi, bila kita buat senaman ni, okey, tak guna kalau katakan kita punya cara pemakanan yang salah. Kita kena memilih makanan yang menjadikan bentuk badan kita, muscle kita especially akan dapat dibina, okey. Mungkin ada yang tanya saya, coach, kenapa pakai baju tebal-tebal? Tak panas ke? Sebenarnya saya memang agak panas, tapi saya perlukan kepanasan sebab saya nak kurangkan sikit saya punya hidung tersumbat. Right. Apa tu? Okay, so itu adalah senaman yang pertama dan yang kedua lah. Right. Bag tak ada tempat bakal. Right. Tak apa, kalau ada, buat. Guna beg sekolah anak pun kau tim. Boleh letak buku dia. Waalaikumsalam Cik Ros. Apa khabar? Coach, kalau sebelum dan selepas berjoging kita buat squat ada efek tak? Ada efek sebenarnya. Cuba elakkan daripada melakukan senaman macam tadi. Nama tadi tu adalah senaman strength training ataupun nama dia adalah strength training lah. Jangan digabungkan dengan endurance macam jogging ke maraton ke. Jangan, sebab kita nak recover semula muscle kita daripada melakukan aktiviti macam tu. Kalau nak buat, kita boleh macam berjogging-jogging sikit ataupun berlari-lari anak untuk meningkatkan kita punya heart rate sebelum kita buat squat tadi. Sebab bila kita buat squat, kita akan mengoyak-ngoyakkan muscle tissue. Muscle tissue. Dan bila kita berjogging
sebelum ataupun selepas muscle tissue tu tak sempat nak dibentuk semula. Jadi dia akan menjadikan catabolic effect. Nama dia adalah muscle tu dia tak dapat nak dibentuk semula. Kemungkinan besar muscle kita akan terus kekal berada dalam keadaan tak elok. Saya punya cadangan, kalau katakan nak buat senaman macam tadi, kalau katakan dalam masa seminggu kita ada masa nak buat senaman seperti berjoging ataupun berlari, maraton dan sebagainya, campur pula kita juga ada masa untuk buat strength training, asingkan hari dan pastikan ada hari untuk kita berehat. Boleh faham ke? Right? Right, Puan Hai, Puan Nur Malam, Waalaikumsalam, Puan Lin Moore, apa khabar? Okay, kau tim, itu adalah senaman yang pertama, nama dia adalah squat. Kita boleh gunakan squat tu setiap hari sebenarnya. Setiap hari, kalau katakan kita tak ada masa nak buat apa-apa. So, squat ni satu senaman yang orang kata macam the mother of all exercise. Oh, the mother of all exercise. So, ada satu lagi senaman, nama dia adalah the king of all exercise. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live. Saya nak cari prop sikit. Saya tak jumpa prop yang sesuai, tapi saya rasa saya pakai bag juga. Okey, siapa sini nak tahu apakah the king of all exercise? King, raja. So, senaman ni saya memang cadangkan untuk semua lapisan umur buat benda ni. Sebab walaupun budak-budak pun, insyaAllah anak saya lepas dah boleh dengar cakap sikit, saya akan suruh dia buat senaman ni juga. Untuk membina dia punya ketahanan diri, membina dia punya hormonal, punya healthy hormonal behavior. Sebab ini adalah satu senaman yang akan membantu kita banyak aspek. Selain daripada dapatkan bentuk badan yang cantik, kedua dapatkan metabolisme yang tinggi, dan yang ketiga juga dia akan menjadikan bentuk badan seseorang itu lebih menarik ataupun lebih terbentuk sikit. Siapa sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan jangan lupa untuk share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Okey, jap. Cuma jap. Nak tahu? Okey, right. Okey, Satna, saya nak tengok jap apa yang saya tak buat lagi ni. Patutlah tak ni. Tut. Okey, so jom kita melakukan senaman yang kedua. Nama dia adalah the king of all exercise. Setiap orang yang cuba nak turunkan berat badan dan juga nak dapatkan bentuk badan yang firm, cantik, kau memang the bomb, memang wajib buat senaman ni. Nama dia adalah deadlift. Okey, apakah dia? Deadlift, kita pun gunakan pemberat juga. Paling terbaik adalah pemberat yang macam ada dua belah lah, ada dua bag macam tu. Tapi kalau tak ada satu je, mungkin anak ada seorang je. Okey, boleh buat cara macam ni. Okey, cara dia macam mana? Saya buat daripada tepi lah, senang daripada tepi. Macam ni. Ambil satu bag, kita cuba pegang dalam keadaan macam ni. Bukan macam ni nanti kan dia tak stable. Okay, kita pegang macam ni supaya dia macam stable sikit. Kita cuba elakkan daripada sebarang residual dia punya strap ni yang mungkin akan mengganggu pergerakan kita. Takut nanti kan terjatuh pasal dia tergulik, meninggal. Okey. So senaman dia adalah nama dia deadlift. So cara dia macam mana? Dengan cara tengok kaki saya, nampak tak kaki saya? Kaki saya macam ni. Kaki kita macam ni sikit. Kita macam seolah-olah berdiri sebelah kaki. Okey, apa kita buat adalah kita akan buat macam ni. Macam tu. Senang je. Lagi berat lagi bagus. Pastikan badan kita tegak. Pastikan kita punya kaki kita straight. Kita tengah gunakan masa dekat kaki kita, punggung kita dan belakang kita untuk handle berat macam ni. Okey. Tak perlu nak berdiri sebelah kaki. Just kaki hujung dia macam just touch sahaja lantai ataupun ground yang kita buat. Okey, boleh buat Boleh nampak Okey. Ini adalah single leg deadlift. Okey. Kita akan terasa dia punya sakit, dia punya kesedapan dia tu dekat bahagian peha, dekat bahagian punggung, dekat bahagian belakang juga. Kalau katakan cukup berat lah. Kita sambung. Right. Okay. Boleh buat Itu adalah senaman. Nama dia adalah kalau deadlift yang seperti ni sini kan. Macam angkat barang daripada lantai ke bawah.
Boleh faham tak senaman tu? Boleh tak komen sikit boleh faham? Buat hari-hari. Siapa tu? Okay, Aris Kim kata buat hari cantik gila. Right, so that's why Puan Aris Kim bentuk badan dia dah semakin slim. Okay, itu adalah macam kata Puan Aris Kim, maksudnya fokus kardio sahaja and endurance sahaja pada hari. Ya, betul. Jangan gabungkan kedua-dua senaman endurance dan strength sebab akan menjadi catabolic effect. Buat ada satu hari yang mana kita buat berjoging sahaja ataupun berlari sahaja, ataupun satu hari kita akan buat strength training sahaja. Lepas tu kalau katakan kita ada masa 7 hari tu, buat 3 hari strength, 3 hari endurance dan sehari tu memang kita rest kau-kau punya. Tidurlah sepanjang hari tak apa. Right? So itu adalah senaman yang kedua. Nama dia adalah deadlift. Kita boleh gunakan macam let's say bantal kan, ataupun kita letak baldi ke. Contoh angkat baldi macam tu. Power kan gitu kan. So dia akan buat kita punya strength dekat bahagian pinggul, punggung kita, peha dan sebagainya, dan belakang juga kuat. Itulah yang akan menjadikan bentuk badan seorang tu nampak V-shape. Gitu V-shape. Siapa sini yang berminat nak dapatkan bentuk badan yang V-shape? Boleh tak komen berminat? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya berminat untuk dapatkan body V-shape? Okey. Itulah senaman yang kedua. Okey. Senaman yang ketiga, yang ni bergantung kepada individu setakat mana dia membuat. Jangan paksa. Kalau katakan tak boleh nak buat, takut termuntah ke, takut nanti kan terkehel tangan ke. Okey, nama dia adalah push up. Siapa sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan komen dah ready sekiranya nak mengetahui senaman yang ketiga dan macam mana senaman ini boleh dilakukan untuk beginner dan juga untuk yang intermediate dan juga advance sikit. Tapi saya nak sentuh tentang beginner dan intermediate sahaja. Boleh tak komen dah ready kalau dah ready untuk mengetahui senaman ni, dan boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okey, kita nak really bantu mereka yang sangat-sangat committed untuk turunkan berat badan. Dan inilah satu soalan yang saya jawab saya nak jawab kepada mereka yang bertanya saya soalan dekat dalam kita punya Telegram channel kita. Alright, morning Puan Angle. Kak Acik Ros dah ready. Puan Alice kata buat ni push up boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ready Kak Mi? Okay, alhamdulillah. Puan Siti Safura ready, alhamdulillah. Hai Puan Sushira. Puan Sushira, senaman-senaman yang saya nak buat pada pagi ini adalah senaman untuk kita menjadikan badan kita nampak hot, terbentuk cantik, sesuai untuk Puan Sushira. Exactly sesuai untuk Puan Sushira. Sebab ini adalah soalan daripada Puan Sushira dan juga Puan Hanani punya soalan. Okey. So, saya tak pasti nampak ke tak daripada sini sebab dia pun dah gelap dah. Okey. Kau nampak kat sini, nampak lah tak nampak nanti beritahu saya akan cuba buat. Kita boleh buat dua level, satu beginner. Saya akan tunjuk yang beginner dulu. Right, kita buat beginner dulu macam ni Okey, boleh nampak? So kita boleh buat ni push up, kita anchorkan lutut kita dekat lantai, kemudian kita akan push. Pastikan yang push ni yang tangan kita, sebelum nak buat sini tadi, tangan kita jangan macam ni. Tangan kita kena macam ni, kita akan push guna dada di bahagian sini. Jangan dekat sini sebab kalau kita kepak sangat, kita akan guna somewhere dekat sini, kat sini tak ada muscle. Ada muscle tapi tak besar. Kita nak train muscle yang besar kat kawasan dada. Dada, bahagian tricep, dua tempat, dan juga mungkin kena sikit dekat kita punya bahagian shoulder depan. So, kita nak fokus dekat bahagian situ saja, kat bahagian dada saja kalau boleh, dan juga tricep. So, jangan kepak sangat, kepak bahaya. Kita buat macam dalam 45 degree punya angle. Right? So, kita buat pakai ni push up. Nampak? Kita boleh letak kita punya hujung jari kaki dekat lantai, ataupun kita boleh angkatkan untuk tingkatkan lagi intensity. Right? Kita boleh push. Jangan membungkuk. Jika macam ni, straightkan badan kita macam seolah kita tengok setempat. Kita tengok dekat bahagian neutral. Okay? Alright,
Itu adalah yang bahagian beginner. Boleh try buat beginner dulu. Tapi kalau boleh buat yang lebih intense, kita pakai yang hujung jari punya. Okay. Cara yang beginner tu kita boleh letak lutut kita dan juga hujung jari kita kat lantai. Kita buat macam ni. Kalau katakan boleh buat extra, kita angkat sikit kaki. Nak lagi power, macam ni. Okay. Sebik tak jatuh ke depan. Malu je masuk live nanti kan. Okay. Itu adalah push up. Senaman push up tu memang sesuai untuk kita punya push punya movement. Okay. Tu dapatkan dada yang bidang. Ini lelaki. Perempuan pun sama juga. Dia akan dapatkan bentuk badan yang cantik lah, pendek kata. Right. Boleh faham? Badan ketak-ketak. Right. Nak tiba kepak kebang ke... Itu kena ada bulu dulu. Kalau tak ada bulu, dia tak terbang. Dia tak boleh. Burung tu bogel, dia terbang. Tak boleh. Dia kena ada bulu. Cukup bulu tak? Okey. Itu adalah senaman yang ketiga. Ketiga, pertama tadi tu squat. Kedua tadi tu adalah deadlift. Boleh angkat baldi ke tonggas ke macam kata Cik Ros. Kemudian push up. Right. Itu adalah 3 senaman yang kita boleh buat setiap hari. Kalau katakan kita tak ada masa nak berjoging, kita boleh buat senaman ni setiap hari, spend masa dalam 30 ke 40 minit. Nak tahu tak kunci? Kita nak bagi 2 kunci besar. Macam mana senaman ini akan bantu kita turunkan berat badan. Siapa sini nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Kita akan bagi 2 kunci besar. Macam mana senaman-senaman kita buat ni akan menjadikan, memastikan bentuk badan kita jadi lebih mudah nampak langsing, lagi cepat nampak terbentuk, lagi nampak lebih firm, lebih menarik lah. Let's say kalau katakan kita pernah ada masalah berat badan dan kita dah berjaya turun sampai 40 kilo contohnya, kita pastinya akan ada kulit yang menggelebih. Betul tak? Betul tak? Kulit yang menggelebih, nampak stretch mark, nampak kulit yang macam tak cantik, berlayut-layut. Siapa sini yang kenal orang macam tu? Saya kenal wife saya. Lepas dia dah bersalin, nampak kulit dia macam menggelebih sikit, terlebih-lebih sikit. Itu bukan lemak, itu bukannya macam gemuk. Itu adalah macam kulit yang berlebih hasil daripada penyimpanan lemak yang banyak dulu, dan dia tak boleh nak hilang dalam masa sekejap. Dia perlukan sedikit masa. Senaman ini sebenarnya akan memastikan badan kita lebih firm, kulit kita lebih firm sikit. That's why walaupun seseorang itu gemuk gila nak mati sekalipun dulu, okay, lepas tu dia buat senaman-senaman macam ni, dia nampak badan dia lebih fit sikit, lebih kuat sikit, nampak lebih firm, dia nampak kulit yang menggelebih. Ada 2 cara dia boleh buat. Teruskan sahaja senaman tu tanpa memikirkan pasal kulit yang berlebihan. Okay. Yang kedua adalah dengan cara buat operation. Saya tak cadangkan buat operation sebab tak ada cerita, tak ada kerja kita nak buat operation. Tapi yang pastinya kita juga boleh buat senaman macam tadi tu untuk firmkan semula, untuk menarik semula kulit-kulit kita yang kita gunakan sebab bila kita meningkatkan metabolisme, dia akan membunuh sel-sel yang dah tak diguna pakai sangat ataupun yang dah rosak. Dia akan lebih cepat melakukan detox. Okay? Itulah yang akan menyebabkan badan kita nampak lebih muda. Siapa sini kenal J.Lo? Kenapa J.Lo tu walaupun usia dah 50 lebih tapi muka dia nampak macam 20 lebih? Sebabkan dia buat senaman yang macam saya buat tadi. Tapi dia buat lagi intens sebab dia ada pakai dumbbell, barbell, mesin dan sebagainya dekat gym lah. So itu adalah kita punya yang pertama. Senaman ini kena dibuat hari-hari dan dia kena juga yang kedua. Siapa sini nak tahu apakah key ataupun kunci kedua? Macam mana nak menjadikan hasil dia berjaya? Boleh tak komen nak tahu? Berapa set per workout tu depends. Sebab set dan workout tu dia sebenarnya kan, nanti saya share jawapan yang paling accurate untuk soalan Puan Iris Kim. Right. Yang kedua, untuk menjadikan badan kita ni lebih senang nampak bentuk badan adalah dengan cara apa? Kita ambil protein secukupnya. Dalam meal plan, siapa yang dah pernah dapat meal plan daripada saya, siapa dapat meal plan, dia akan dapat nampak protein dia lebih sikit daripada biasa dia ambil. Kena ambil protein secukupnya. Kalau katakan kita buat senaman tadi tak ambil protein secukupnya, insya-Allah tak nampak kesan langsung. Ambil pula nasi banyak, tak jadi apa. So macam tension, aku dah buat dah senaman ni, tak jadi apa pun. Memang dia tak jadi apa sebabkan muscle itu makanan dia adalah protein. So protein itu biasa lean meat kan, ataupun daging
daging batang pinang ataupun ayam chicken breast, itu adalah 100% daripada muscle sahaja adalah lemak sikit. Okey, tetapi sebenarnya itulah sebenarnya akan membentuk muscle kita. Muscle akan terbina bila kita makan muscle. Muscle tak akan terbina kalau kita makan karbohidrat. Okey, boleh faham So that's why siapa yang belum dapat lagi meal plan, boleh klik dekat pin komen. InsyaAllah kita akan berikan meal plan. Lepas tu ikut senaman yang saya buat tadi, insyaAllah akan nampak bentuk badan. Tak percaya boleh like Facebook page IK, boleh tengok kita punya Instagram, boleh tengok kita punya YouTube channel, boleh tengok kita punya TikTok. TikTok tak ada apa lagi. Okay, right. So itu adalah senaman yang ketiga. Ada satu lagi senaman yang boleh buat badan kita di bahagian belakang nampak terbentuk. Yang ni ramai wanita ada masalah ini. Nama dia adalah kulit yang berlebihan di belakang ni. Okey, nampak macam terkeluar sikit, macam pup gitu kan. So macam mana nak cara selesaikan masalah itu? Siapa sini yang kenal? Siapa kat sini yang kenal orang yang ada masalah macam lemak yang berlebihan dekat bahagian belakang? Okey, boleh tak komen kenal? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya kenal? Sekiranya kita kenal orang macam tu, tak kisahlah orang tu sangat-sangat gemuk ke ataupun tak berapa nak gemuk sangat ke, tapi dia ada masalah lemak yang berlebihan dekat belakang. Ada walaupun sebenarnya badan dia ringan, tetapi dia ada lemak yang berlebihan dekat belakang. Macam mana cara nak menyelesaikan dia? Adalah dengan cara nama dia kita buat row. Kenal okay? Ramai kata kenal Okay, right. So cara dia macam mana? Bag juga, pakailah bag anak ke, bag apa ke kan, bag tonggas ke. Kita buat nama dia adalah row. So cara dia, satu kaki ke depan. Dah ready ke belum ni? Dah ready ke belum? Kalau belum ready, boleh tak komen belum ready. Kalau belum ready, nanti kan tiba nak cari bag. So cara dia, kita letak kaki kita ke depan sikit, macam dalam keadaan macam ni dan dalam keadaan macam ni. Kemudian kita akan lean forward sikit badan kita macam ni, sehingga kan kita punya bahu, siku dan pergelangan tangan kita straight. Apa kita buat? Kita akan tarik ke belakang macam tu. Lagi berat, lagi bagus. Kita akan terasa dia punya stretch dekat bahagian sini. Bila kita tarik ke belakang ni, kita akan rasa macam stretch. Kita tegakkan badan kita dan kita naik gitu. Macam kita nak start engine boat. Engine generator boat tu, itu akan buatkan badan kita belakang tu lebih firm. Lebih nampak cantik, tiada kulit yang berlebihan. So kita akan buat lagi sekali. So saya akan explain, go through bersama-sama macam mana sebenarnya rasa dia, supaya kita dapat faham form kita betul. Lean forward ke depan, letak siku sini pun boleh. Okay. Kemudian kita letak ke depan sikit kita punya pemberat tu untuk dapatkan full stretch dekat bahagian sini. Bila kita buat macam ni, kita akan terasa macam agak stretch sikit. Rasa stretch muscle, nama dia adalah latissimus dorsi. Muscle sini stretch, kemudian kita akan tarik ke belakang. Sebelah kanan, jangan buat sebelah saja, buat 12 kali. Alright, kalau katakan kita nak train bahagian kanan, kaki kiri kita yang ke depan. Right? So alright, so itu adalah nama dia adalah row. Kita boleh gunakan row tu hari-hari juga. Keempat senaman ni kita boleh buat hari-hari. Tidak ada alasan lagi yang kita cakap tak boleh buat. Tak ada masa, tipulah. Mesti ada masa. Mesti ada masa. Sambil tengok TV, kita boleh buat. Sambil buat kerja ke office, buat kejap, buat squat. Contohnya kan. Now saya nak jawab. Saya nak jawab Puan Ariskin berafet tapi segan. Okay? Row your boat. Okay. Apa tadi nama dia? Puan Ariskin bertanya, berapa set, berapa reps kita kena buat? Siapa kat sini yang nak tanya? Berapa banyak sehari kita kena buat? Yang ni satu soalan bagus sebenarnya. Dalam kita buat, panas dah pula, nanti kan hitam kulit saya. Hitam. Poyo lah. Right. So, okay, siapa sini dah ready nak saya explain sikit?
tentang macam mana nak menjadikan kita punya senaman ni lebih efektif, right? Pertama sekali adalah Pertama sekali adalah kita kena faham setiap senaman tu apa function dia. Function dia adalah untuk menguatkan bahagian muscle tertentu. Macam mana caranya untuk kita tahu muscle kita dah macam bukan fully lah, muscle kita dah ditrain. Jawapan dia adalah disebabkan bila kita buat senaman-senaman macam tu, cukup waktu dia, cukup berkali-kali dia adalah cukup kita buat tu pergerakan tu berkali-kali, kita punya bahagian muscle yang tentu akan rasa macam sore, rasa macam pedih sikit. Tapi jangan risau, kalau pedih dekat bahagian muscle tak apa, jangan pedih dekat bahagian sendi, bahagian lutut ataupun bahagian tumit contohnya, atau bahagian pergelangan tangan. Itu bermaksud cara kita buat salah. Yang paling penting dalam senaman tu adalah kita kena ada satu tu nama dia mind to muscle connection. Itu yang paling penting. Macam mana nak dapatkan mind to muscle connection tu adalah dengan cara buat dulu. Bila kita dapat buat, kita dapat rasa, oh, muscle aku sekarang ni memang betul-betul dah terbuat. That's why tonton semula video ni balik semula. Saya ada sebut setiap muscle yang kita sedang train pada setiap senaman yang kita buat. Squat, apakah muscle dia? Deadlift, apakah muscle dia? Kita punya push up, muscle mana kita buat? Contoh lagi, macam kita buat row, muscle mana kita gunakan? Pastikan muscle itu yang kita rasa yang dia sedang contract dan sedang kita release. Contract, release. Mind to muscle connection. So kalau katakan kita buat je tapi tak rasa apa, bermaksud ada something yang tak kena. Sama ada pertama tak cukup berat. Mungkin kita tak buah, kita angkat daun mungkin, ataupun angkat ranting, tak rasa apa pun. Kita cari something yang berat. Berat tu adalah depends kepada individu. Mungkin bagi saya berat tu beberapa kilogram. Mungkin Puan Ariskin berat tu beberapa kilogram. Mungkin yang lain punya berat beberapa kilogram. Bergantung kepada individu. Yang paling penting sekali adalah cuba push diri kita untuk increasekan pemberat tersebut. Jangan risau untuk lelaki. Dia ada hormon testosteron. Dia akan menjadikan bentuk badan diorang nampak muscle yang besar. Perempuan ada testosteron tapi tak cukup besar. Dan dia tak akan menjadikan perempuan itu jadi sador. So, dia akan jadi macam sebiji macam Jennifer Lopez. Sebiji macam Jennifer Lopez. Siapa kat sini yang berminat untuk dapat bentuk badan macam Jennifer Lopez? Inilah senaman dia dan juga yang paling menarik sekali. Kalau katakan kita boleh melakukan senaman ni dekat gym. Gym tutup, kita buat dekat taman. Okay? Botol air pun boleh. Betul, botol air tu depends kepada kemampuan. Mungkin mampu angkat botol air dalam 1 liter. Mungkin boleh angkat botol air yang 5 liter. Kalau nak lagi power, rasa 5 liter pun ringan, angkatlah tong gas. Ataupun angkatlah suami ke, angkatlah apalah, mesin basuh ke kan. Right, saya rasa tu je daripada saya. Alright, coach, andai kata certain weight lift tu bila kita angkat dia tak terasa berat, bolehkah kita tambah? Boleh, itu konsep dia. Konsep dalam weightlifting ataupun strength training ni, nama dia adalah progressive overload. Maksud dia adalah bila kita dah rasa pemberat tu dah ringan. Pemberat tu dah ringan, so kita akan tambahkan lagi pemberat. Supaya apa? Supaya muscle kita memang really akan terbina. Sekejap Waalaikumsalam Puan Roslinda. Selang berapa lama saya kena kembali exercise selepas sakit pinggang? Sebab saya gabungkan cardio dengan endurance. Baru tahu ilmu ni coach. Oh ya ke? Alright. Selepas sakit pinggang. Okay. Sakit pinggang ni boleh jadi macam-macam sebab. Boleh jadi sebabkan injury, terjatuh ataupun muscle punya soreness. Macam-macam boleh jadi. So, cuba kenal pasti sakit pinggang tu sebab apa. Kalau katakan sebab injury, cuba tengok x-ray tulang ada masalah ke tak. Sebabkan certain senaman ni tak sesuai untuk mereka yang ada masalah sakit. Contohnya macam sakit slip disc. Senaman dia lain sikit. So, senaman slip disc ni, dia tak letakkan tulang belakang tu sebagai macam main fokus kepada menstabilkan main fokus. Macam antara fokus lah untuk kita stabilkan badan kita bila kita buat senaman. Cara terbaik adalah dengan cara kita baring dan kita buat senaman yang dalam keadaan terbaring. Push up pula. Kita tolak dumbbell macam buat bench press dan sebagainya. Right. Pun boleh juga traktor. Angkat dumbbell pun boleh juga. So, kalau sebolehnya, cuba try dulu untuk endurance. Kita buat dulu contohnya macam brisk walking setiap hari. Brisk walking tak ada masalah, kita boleh buat hari-hari.
jangan berjogging, jangan buat macam maraton ataupun macam sprinting. Dia tak membantu untuk bina muscle, terutamanya bila kita buat strength training pada hari yang sama dan kita buat berjogging, sprinting atau maraton. Apa lagi? Untuk buat strength training pula, kita boleh buat macam just light dulu. Kita boleh buat macam kalau katakan ni tak ada masalah dengan sakit belakang pula, sleep disc dan sebagainya. Kita boleh buat macam exercise seperti macam squat. Bolehlah kau squat, ataupun kita boleh buat macam seated punya squat. Kita just kepit bantal dekat kaki, kemudian kita cuba tegakkan kaki kita macam kita buat leg press, macam kita buat leg extension macam tu. Boleh faham tak? Alright, so itu antaranya lah yang kita boleh buat. Okay, so saya rasa itu je daripada saya. Terima kasih sebabkan join Facebook Live ni. Terima kasih sebabkan share Facebook Live ni. Terima kasih juga kepada yang komen, like dan sebagainya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Apa yang kita nak buat, apa kita buat live hari ini lah berdasarkan soalan yang diberikan kepada saya semalam tentang senaman yang bersesuai untuk firmkan body. InsyaAllah malam ni kita akan sambung balik soalan yang saya tak sempat jawab semalam. Siapa sini yang rasa macam apa yang kita share pada hari ini memberi banyak input yang baik? Boleh tak komen terbaik? Boleh tak komen terbaik? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Sebab malam ni kita akan sambung semula kita punya exercise, kita punya Q&A session yang kita tak sempat habis semalam. Semalam ada masalah dengan handphone pula. So kalau katakan tak nak tahu lebih lanjut soalan apakah yang dah ditanya, boleh tengok dekat dalam kita punya Telegram channel kita. Dan sekiranya kita nak dapatkan meal plan, sebab tanpa meal plan, trust me, kita takkan dapat capai bentuk badan yang kita nak capai. Tak kisahlah ilmu ni datang daripada langit sekalipun. Klik dekat pin komen tu. Okay, terima kasih komen terbaik. Klik dekat pin komen tu dan cuba dapatkan meal plan daripada kita. Sekarang ni kita tengah ada promosi. InsyaAllah kalau katakan berminat betul-betul, kita akan bagi lagi rebate. Okay, malam tergantung sampai masak kari. Saya pun lupa tekak mana semalam. Terima kasih juga kepada Cik Ros dan juga Puan Hanani sebabkan remind saya tekak mana kita dah tersangkut tu. Alright, semua kita jumpa lagi insyaAllah malam karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.